Kerana tidak jadi kerajaan, ada pihak cuba ulang tragedi 13 Mei. Terdedah dokumen rahsia besar naratif 13 Mei buat ramai terkejut. Seorang peniaga buku akademik dan antik menyuarakan kebimbangan mengenai kemunculan semula naratif berbaur perkauman sama seperti membawa kepada rusuhan 13 Mei pada 1969. Bercakap peniaga buku Muhammad Nazrin Jaafar dan Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Teo Kok Siong berkata, naratif ini kebanyakannya berkisar tentang kedudukan bahasa dan pendidikan Melayu. Nazrin, yang merupakan bekas penyelidik di sebuah badan pemikir tempatan, berkata kebimbangannya berpunca daripada apa yang dibacanya dalam dokumen dalaman yang dihasilkan oleh Perikatan Prakusor kepada Barisan Nasional. Saya kebetulan memperoleh dokumen itu, diterbitkan pada 1968 daripada peniaga lain. Ia adalah analisis dalaman oleh Perikatan untuk Pilihan Raya 1969 akan datang, kata Nazrin yang mengendalikan kedai buku dalam talian Bukuku Press. Beliau menambah bahawa beliau telah mengesahkan kesahihan dokumen itu dengan bekas pemimpin perikatan yang ada pada masa itu. Analisis itu katanya menyentuh iklim politik ketika itu, parti pembangkang dan cadangan strategi perikatan sebagaimana perikatan dikenali dalam bahasa Melayu. Beliau berkata dokumen itu telah membincangkan tentang peningkatan ketegangan kaum, sebahagian besarnya berkaitan dengan polarisasi kumpulan etnik di kawasan bandar, khususnya antara Cina dan Melayu. Ini termasuk kebimbangan terhadap pemberian hak ekonomi, sosial dan politik yang sama kepada bukan Melayu seperti gagasan Malaysian Malaysia yang menurut Perikatan didesak oleh DAP dan parti pembangkang lain termasuk Parti Demokratik Bersatu UPD dan Parti Buruh, katanya. Muhammad Nazrin Jaafar, menurut analisis beliau berkata, pembangkang ketika itu mahu bahasa perkauman lain diiktiraf setanding dengan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan. Mengenai pendidikan, UDP merasakan Perikatan telah membunuh pertumbuhan pendidikan Tamil dan Cina di negara ini. Nazrin berkata dokumen itu menunjukkan bagaimana Perikatan merancang untuk menggunakan naratif perkauman untuk membingkai parti pembangkang sebagai hanya mahu memperjuangkan kepentingan bukan Melayu dan dalam kes Parti Islam PAN Malaysia sebagai Parti Malaysia Melayu sayap kanan. 13 Mei adalah kemuncak rungutan orang Cina dan Melayu dan kini saya melihat gejala yang sama. Nazrin berkata ini termasuk naratif dan teguran mengenai sijil peperiksaan bersepadu bahasa Melayu, kumpulan bahasa Cina di sektor swasta dan sekolah vernacular. Isu bahasa dan pendidikan dikaitkan dengan kaum dan apabila ini dipolitikkan, ia membawa kepada perasaan tidak enak di lapangan dan generalisasi mengikut kaum. Dari situ, yang diperlukan hanyalah pencetus. Beliau menambah walaupun dokumen itu mungkin menunjukkan Perikatan mahu menggunakan naratif perkauman untuk memenangi pilihan raya 1969 yang seterusnya mungkin telah menyemarakkan api rusuhan 13 Mei, ia tidak boleh dikatakan bahawa ia adalah untuk dipersalahkan semata-mata. Memandangkan kami hanya mempunyai dokumen ini, kami tidak tahu apa strategi pembangkang ketika itu dan sama ada mereka juga mahu bermain kod perkauman. Apa yang jelas ialah perangkap kedua-dua pihak memainkan naratif perkauman dan agama. Jika kita tidak berhati-hati, 13 Mei boleh berlaku lagi. Teo, Filo utama di Institut Kajian Etnik UKM, bersetuju bahawa naratif serupa boleh dilihat pada tahun 1968 dan 1969. Beliau kesal kerana ada parti politik, menurutnya, kelihatan mencabar perlembagaan dan hak Melayu seperti dalam kes isu kota matrikulasi. Perkara 153 dengan jelas menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong adalah untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak melalui perizaban jawatan dalam bidang biasiswa, keistimewaan pendidikan dan latihan atau kemudahan latihan. Cara sesetengah orang Melayu bukan Melayu
Menangani isu ini membimbangkan. Saya melihat corak yang sama yang membawa kepada 13 Mei. Rusuhan 13 Mei yang berlaku selepas pilihan raya umum 1969 menyaksikan rusuhan dan pertempuran komunal mengakibatkan kematian lebih 200 orang.